bisalamil mubin linutatit ta'yini ya gharami salatun bisalamil mubin linutatit ta'yini ya gharami salatun bisalamil mubin linutatit ta'yini ya gharami. Latawini in ahdikun fayakun ya gharami nabiyun kana latawini min ahdikun fayakun ya gharami salatun bisalamil mubin haqqan nadhirin musbilan subula rasyadi ayyaman ja'ana haqqan nadhirin musbilan subula rasyadi salatun bisalamil mubin ya gharami salatun salam 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 tawil jabini haqqil mubin nabi ayaman ja'a bi haqqil mubin salatun bisalamil mubin linutatit ta'yini ya gharami salatun salam 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 تطلع عليك النسيم تدعى إليك صلاة لم تزل مثل النسيم تدعى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي الله يا الله
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Nabiyukana fayakun ya gharami, Nabiyukana min ahlikun fayakun ya gharami, salatun salamil mubin li nuqtati ta'yini ya gharami, salatun salatun salam 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 ta'yini ya gharami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Laqad sadaqallahu rasulahu ra'iya bil haqq. Fafahamnaha Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita ini daripada kita lahir, daripada alam ruh hingga sekarang. Nikmat Allah tidak pernah berhenti. Terutama nikmat yang harus kita pegangi adalah nikmat hidup yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Jadi bila kita diadakan, itu menunjukkan nikmat yang paling besar untuk tidak lain menceritakan kisah-kisah tentang diri keesaan Allah, cerita-cerita tentang diri keesaan Allah. Itu yang harus kita fahami. Bukanlah sesuatu berlaku dalam detik dan saat ini adalah cerita kita, tetapi semuanya adalah cerita-cerita yang Allah untuk menceritakan kisah tentang keesaan, keagungan dirinya sendiri, tidak lain. Baik kita melihat malaikat-malaikatnya, kita melihat apa pun makhluk-makhluk yang Allah jadikan, daripada yang pertama dijadikan Nur Muhammad hingga sekarang, hingga bila-bila dia menciptakan, sentiasa menciptakan, sentiasa mentajalikan, tidak lain itu untuk menceritakan, mengesahkan tentang keesaan, cerita-cerita dirinya, mana kesempurnaan dalam keadaan keagungan, kekuasaan, pemerintahan. Allah Subhanahu wa taala mentadbir di sekalian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, seisi-isinya sejak azali dan abadi. Jadi kita aja menyangka seolah-olah kita yang boleh mentadbir, kita yang boleh menguruskan, kita yang boleh membuat sesuatu hal-hal yang ke hadapan kita. Dan yang terdahulu dan yang kemudian, yang awal dan akhir, zahir dan batin, semuanya hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita fahami dan juga kita amaliahkan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat berpegang iman yang sebenar-benar iman ini. Kalau tidak, nanti kita akan melihat ada keakuan diri kita, maka kita berada di dalam keadaan keseksaan ataupun berada di dalam kerugian yang amat besar. Karena inilah yang ditunjukkan, yang dinyatakan oleh Allah, tidak lain untuk mengesahkan dirinya seperti mana dia mengesahkan dirinya sendiri. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di tengah hari yang mulia ini, pada hari Rabu, di mana kita berada di negeri yang telah diizinkan Allah, negeri Perlis, di daerah Santan, Ustaz. Alhamdulillah, di Kangak, Santan. Alhamdulillah, telah berada di hadapan kita ini semua, yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang tidak hadir itu lebih ramai lagi. Kalau Allah perlihatkan, tidak mampu kita nak melihat, kerana itu Allah melindungi, menutupi hijab untuk kita tidak melihat berapa ramai yang tersembunyi, yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk hadir dalam majlis kita ini.
Kerana mereka sendiri dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka berpusu-pusu, berbondong-bondong. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli malaikat-malaikat, roh-roh semuanya turun dengan izin biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, Tuhan mereka, insya-Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah, puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kita pada keadaan, pada situasi yang sangat membahagiakan, nikmat di mana keleburan kita merasakan benar-benar keesaan Allah pada saat ini. Kita merasakan benar-benar tak ada keakuan diri kita. Keakuan diri kita telah dicabut dengan tangan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kita duduk ni tak ada kepentingan untuk keakuan diri kita. Semata-mata kita duduk dalam majlis ini semata-mata untuk mengagungkan, mengesakan Allah, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mengesakan dirinya sendiri. Jadi kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, setiap detik-detik dan saat itu, maknanya bahagia kita adalah berada kita di dalam mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita duduk dalam keadaan mengesakan Allah, membuang keakuan diri, selagi itu kita duduk dalam kemanisan. Kemanisan tu tak dapat nak diucapkan. Kalau kita makan bermacam jenis makanan, makan nasi tadi sehingga tak terfikir untuk kita nak makan di Perlis ni nasi Padang asli. Nasi Padang tu jauh, Sumatera sana, Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, Pariaman, di Padang sana. Di Kuala Lumpur tu banyak lah, tapi ni ditulis nasi Padang asli. Kita boleh terlepas, dia boleh patah balik, dipanggil Allah Ta'ala makan di situ. Pula nasinya tadi lamak. Kalau orang Minang kata lamak tu sedap lah. Kita condong maton karancak. Ada mata manusia ni pandang yang cantik, yang indah, condong maton dan karancak, condong salero dan kalamak. Jadi kalau makanan tu nak lamak, nak sedap, tu pepatah orang Minang Kabau. Tadi sampai toki kedai kata, orang awak ke? Dia kata orang Minang ke? Tak dah. Kita orang sini. Jadi bolehlah kita lagu-lagukan sikit. Nak cakap pandai tak adalah, tapi kita nak mesra alam. Jadi orang-orang yang ahli tauhid ni, orang yang ahli Allah ni, mesra di sekian alam. Bukan saja dengan siapa-siapa pun dia anggap macam bukan orang lain. Dia asal dia manusia, kita akan mesra alam. Rahmatan lil alamin. Membawakan kekasih Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, membawa rahmatan lil, bukan untuk orang Islam saja, bukan untuk satu bangsa, Minang ke, Jawa ke, Bugis ke, Kalimantan ke, tak kira, Cina ke, India ke, apa, Arab ke, kita adalah bangsa rahmatan lil alamin. Semuanya itu adalah daripada golongan rahmatan lil, manusia yang diberi oleh Allah rahmat sekalian alam. Jadi kita kena meraihkan, membuatkan mereka bahagia supaya mereka dapat mengesakan Allah. Bukan bahagia membuatkan mereka lalai, tetapi bahagia ke dirinya, memandang kita, memandang kepada keesaan Allah, memandang wajah Allah. Peribadi ini yang dibawa oleh Rasulullah, akhlak ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang arif billah, orang yang kenal diri, kenal Allah adalah daripadaku juga, kata Rasulullah. Maknanya Rasulullah sini bagi tahu, orang arif billah daripadaku juga. Dia orang arif billah, kata Rasulullah, dia seperti ku jua. Jangan kita letakkan diri kita ni kategori yang lain lagi. Mana kategori kita apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang arif billah daripadaku jua. Dia maksud dia dalam tu, maknanya bukan perhubungan dengan darah, tapi perhubungan dengan dariku. Dia langsung, maknanya bukan darah lagi. Maknanya boleh dikatakan dariku, maknanya dia pun macam aku juga. Macam mana tu? Kalau Michael Jackson kita tiru, dia punya jalan ke belakang dia, rantai dia dengan apa kan, kita buat sama dengan suara kita. Dia kata ini pun aku juga. Michael Jackson juga. Jadi begitulah. Rasulullah sendiri suruh kita berdoa. Allahumma rzuqna muttaba'atan Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah SAW awalan wal akhiran wa zahiran wal batinan wa qawlan ma fi'lan wa ibadatan
Wa amalan Rasulullah sendiri membaca doa ni dan suruh kita amalkan supaya apa? Kita lebur kat situ. Lebur dah. Kita minta kita jadi maknanya mengikuti muta'abatan ya Ustaz. Apa Ustaz? Makna taat tu mengikuti sama macam dia. Disuruh doa baca. Macam mana? Awal, akhir, zahir, kaulan, perkataan, fi'lan, perbuatan, amalan soleh, akhlak semua disuruh sebiji tiru sama. Supaya kita tenggelam, tak ada rasa keakuan diri kita. Itu maksud doa tu. Sampai kita tak ada rasa keakuan ni, Muhammad dah kita. Muhammad tu tidak lain sifatullah. Leburlah kita. Di dalam kita Muhammad, lebur kita menjadi Ahmad, Ahmad menjadi Ahad, dan tiada yang lain lagi melainkan dialah zat mutlak, zatul kun wa zaktitu zatul muntala zatul ha. Itulah nama yang sebenar-benar nama Allah Subhanahu wa taala. Kun wa zaktitu zatul muntala zatul ha. Baru keluarlah percikan Nur Muhammad. Waktu itu rahsia ni saya bagi tahu, tak tahulah apa hal. Tiba-tiba terkeluar, inilah nama Allah Subhanahu wa taala ketika zat Allah Subhanahu wa taala dalam asyik berasyik. Dalam asyik berasyik tadi kun wa zaktitu zatul muntala zatul ha, keluarlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tenggelam di dalam zatul tu, tadi dah tak ada keakuan diri dah. Baru dia boleh zahirkan Nur Muhammad. Jadi sekian alam dia nampak tak lain akulah. Bukan banyak dari akulah. Mana kita nampak semua ni, apa sekian alam ni adalah menunjukkan kepada dirinya sendiri. Dirinya sendirilah. Jangan dia cari lagi, semua pun kita pandang diri dia. Zatul Muntala. Daripada dia jadi ke semuanya untuk menyatakan dirinya juga. Tak ada lain. Itulah keesaan namanya. Bila kita dah mencapai kepada yang tu tadi, tenggelam di dalam Ahmad, Muhammad pergi Ahmad, Ahmad terus Ahad, baru kita tahu nama yang sebenar kesempurnaan. Yang juga nama dia Laisa Kamitslihi Syai'un juga nama dia. Zatul Ha. Nama dia. Zatul Ha. Maka nama sebenar dia Allah itu adalah Zatul Ha. Aku ialah. Semua pun apa? Akulah. Sekalian alam apa yang kau lihat, akulah. Kita tak nampak lain dah. Kita dah duduk di situ dah. Kita dah pemberi rahmatan kita pemberilah. Kita bagaimanapun tumbuh-tumbuhan, bumi dapat dia punya ibaratnya rahmat. Sebab kita dah tenggelam, bukan kita lah. Itu tadi. Dia semuanya. Menunjukkan kenyataan mubinah. Yang dimaksudkan nyatanya dirinya tak terlindung. Terlindung pun dengan cahaya. Cahaya tu dah cahaya terlindung macam mana? Sebabkan terlampau terang. Jadi kita tak nampak wajah tu tadi. Jadi nak hilangkan tu tadi, duduk dalam gelap, matikan diri, baru kita nampak. Sebab bila kita matikan diri, kita menggunakan penglihatan dia, baru kita nampak dialah memandang dirinya sendiri esa. Jadi amaliahkanlah dalam kehidupan kita setiap saat dan detik, hilangkan keakuan diri. Betapa nikmatnya. Kita tidak boleh menguruskan hal ehwal kedirian kita. Sebab yang boleh menguruskan diri kita sendiri adalah Allah. Baru kita yakin sekalian alam ni juga diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagialah kita. Kita tak kelang kabut. Semua tak ada hak kita. Ujung rambut, ujung kaki semua tak ada hak. Kereta, rumah, semua tak ada hak kita. Bila kita nak dipanggil dileburkan oleh Allah, mudah. Tapi bila kalau kita ni rasa kita punya, nanti aku ni, kita risau. Kita risau nanti. Tak ada orang ni, aku risau Allah. Padahal kita kalau tak ada Allah, lebih patut kita risau. Paling kita risau, kita tak rasakan Allah. Ajar diri kita sama-sama. Ini benda lain. Handphone kita hilang 1 jam. Wah Allah, ribut. Kontak sana, kontak. Kelang kabut jadi. Relax je lah. Cuba ajar dia kita relax. Itu barang-barang yang maknanya dia hilang akan boleh diganti. Tapi Allah tu tadi, masa kita tu dah terlepas berapa detik, berapa minit, kita dah melupakan Allah.
Mana kita mengingatkan cari barang yang tu tadi, kita tak mengingat dia tu tadi. Kita tak bersama dengan dia waktu tu. Ataupun kita merasa keakuan diri kita mementingkan hak kita, yang Allah tu tak lebih penting. Ada satu wali Allah tu, anak dia wafat, meninggal, nak kebumikan tu tadi. Tiba-tiba nak dikebumikan, nak disolat, nak dikebumikan, tinggal urus-urus, orang azan, dia pun tinggalkan dia. Orang kata, anak kau kan nak uruskan meninggal, tak, lebih penting panggilan Allah. Walaupun anak aku dah meninggal ni, aku lebih pentingkan solat berjamaah. Pentingnya maknanya dia utamakan Allah dahulu. Dalam hidup kita nak diajar begitu, supaya kita sentiasa mengutamakan Allah tu lebih mustahak. Kalau kita tak ajar sekarang, rugilah kita. Dan atau kita pura-pura je hidup kita ni hanya menyebut nama Allah, tapi kita mengutamakan hawa nafsu, keakuan diri kita. Kita lebih pentingkan tu. Tapi dalam keadaan masa yang sama juga, kita kata kita nakkan pada Allah. Mana boleh ada dua? Mana mesti satu. Bila dapat kita Allah, dapat kita cinta Allah, maka semua yang lain-lain akan mengikuti kita. Tapi kalau kita nakkan sesuatu selain Allah, maka sesuatu itu kita dapat. Rugi kita. Jadi Allah SWT menyuruh kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat Allah Ta'ala tu lebih utama daripada sekarang ni, bila-bila pun. Apa pun saja selain Allah, yang mustahak tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amaliahkan dalam kehidupan kita. Berada kita betul-betul. Kita kadang-kadang tertipu, kita sebut nama Allah, tapi rasa tu tadi. Kun wazak zaktitul zatul muntala zatul ha tu tadi, terasa di situ keasyikan dia dengan dirinya. Itu nama dia. Nak duduk kat situ, nama yang asli. Sebelum ada nama Allah, nama aslinya adalah kun wazak zatitul zatul muntala zatul ha. Tu nama dia dalam keasyikan dia di sini. Dia tak perlu jadi, dia cukup sempurna. Kita nak duduk situ. Kita nak ditenggelamkan Allah, kita nak Allah tenggelamkan kita di situ, dan Allah menjadikan kita supaya innalillahi wa inna ilaihi, kembali kat situ. Dekat kun wazak zaktitul zatul muntala zatul haq. Saya pun tak tahu nasiblah siapa-siapa yang mendengar pada YouTube ni. Ini adalah kalimah-kalimah yang sakti, yang sejak azali lagi Allah belum ada perkataan. Perkataan ini adalah perkataan nak diumpamakan, supaya perkataan dia asyik ni, lazat ni sempurna. Dia tak ada perkataan, dia asyik je. Dia khafi, zikir khafi tu. Kalau sir ni halus, zikir khafi ni lebih dia rasakan, tak ada keakuan diri, rasakan sedapnya tadi. Tu kun wazak zaktitul, nama dia kun wazak zaktitul zatul muntala zat. Nama dia yang asli, iaitu dalam rahsia, lebih halus, iaitu dalam keasyikan dia, cukup dia dengan diri. Tak nampak kita yang lebih asyik. Syurga pun merindui kita. Syurga pun merindui kita kalau kita duduk dalam tu. Sebab dah tenggelam, tak ada keakuan diri dia. Itu yang kita nak dikatakan kenal. Sebenar-benar kenal. Bukan kenal nama Allah. Dulu dok sebut man rabbuka, bukan nama. Inilah kita nak kenal diri zatnya. Bukan kaji zat, diri zatnya. Tu dia nama dia. Tapi sebenarnya namanya diberi nama itu. Tapi dia tak bernama itu, dia bernama zat. Dia keasyikan kesempurnaan. Dari keasyikan baru bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad yang meletakkan makna dirinya itu adalah sifatullah. Di situ rahsia di sebalik rahsia, dan lebih halus lagi, iaitu tenggelam dalam rahsia di sebalik rahsia, tenggelamkan lagi dalam khafi dia, dalam keadaan dia dengan dirinya dah ada dua dah. Tak ada lagi antaraku dan antaramu lagi, melainkan esa kau. Macam mana tu? Nak duduk situ. Tu baru sampai, dia katakan sampai. Ini seperti mana Nabi Muhammad SAW, malaikat kata aku tak boleh sampai di situ. Yang boleh sampai hanya engkau normal. Jadi kita harus menompang ataupun duduk dalam kenderaan Nur Muhammad. Sebab dalam diri kita ada percikan Nur Muhammad. Itulah percikan cahaya Nur Muhammad, itulah kenderaan kita. Dia panggil sir, rahsia di sebalik ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri. Urusan Allah. Jadi dudukkan kat roh tu, rahsia tu, baru kita akan tenggelam di dalam Nur Muhammad. Kerana asal roh tu daripada Nur
Nur Muhammad. Dia pulang kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad pergi kepada Ahmad, Ahmad lebur di dalam Ahad. Habis kita kenal lah tu, baru kita tahu semua ni tak ada daya upaya. Semuanya kepunyaan Allah. Baru kita nampak semua kita nampak terjadi daripada arahan ataupun ciptaan ataupun kerajaan-kerajaan Allah, pentadbiran-pentadbiran Allah yang menyusun. Bahagia kita nampak. Kita dah mendapati jalan yang nyata, iaitu ketiadaan keakuan diri kita. Maka di situlah Rasulullah SAW duduk, Nabi-Nabi, 124,000 Nabi dan juga para wali-wali Allah, semuanya duduk di situ. Semuanya duduk di sini. Fad'uli fi aibah. Allah sendiri kata, duduklah di dalam golongan ahli ibadahku. Allah yang bagi tahu, inilah golongan orang ahli ibadahku, mereka tidak ada keakuan diri. Lagi golongan yang tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak tahu. Sipir perjalanan dia tu tak sama dengan perjalanan orang yang ahli yang Allah Ta'ala sebut fad'uli fi ibadi. Mereka orang ahli ibadahku yang betul-betul dah kenal aku, kenal dirinya. Dia tak ada keakuan diri. Dia masukkanlah di dalam. Kerana para rasul semua tak ada keakuan diri. Para nabi-nabi, para wali-wali Allah, para orang arif billah, semua dah tak ada keakuan diri. Dia wali Allah mana ada, dia pantang nak ada rasa keakuan diri. Pantang. Dia talak 3 dah. Dia dah tak mahu ingat pun ada diri dia pun tak mahu. Boleh? Kita maknanya yang tak belajar lagi. Kalau yang belajar pun berlawan lagi, kejap ada kejap tidak. Tak apalah. Dia belajar, tak apa. Jatuh bangun balik lesen L, tak apa. Sampai nanti Allah bagi P. Terus menerus tak mau ada rasa keakuan diri. Daripada bangun tidur, terus nak tidur. Dalam tidur sendiri pun mimpi tak ada keakuan diri juga. Semua dia nampak, semuanya kelakuan Allah, semuanya perbuatan Allah, semuanya pentadbiran Allah dalam hidup dia. Semua dia nampak. Ya Allah, nikmatnya. Betul-betul Allahu Akbar. Sebut Allahu Akbar tu betul-betul dia takbir. Tak ada semua kekuasaan, melainkan akbar. Dengan betul-betul dia mentakbirkan, bukan sekadar sebut aja, dengan memahami betul-betul. Semua dia nampak dah cair, lebur dah bila Allahu Akbar disebut. Pernah satu ketika Rasulullah didatangi oleh pembunuh upahan. 100 ekor unta ke nak diupah oleh kafir Quraisy. Siapa dapat bunuh Rasulullah SAW. Rasulullah tinggal menunggang unta ke kuda dah. Jadi satu orang nama dia Surakah. Nama dia sebenar saya tak tahulah. Tapi gelaran dia tu Surakah tu. Nama dia ke tak tahu. Nama dia Ustaz? Nama dia Surakah bin Malik. Sebab tu nama kita panggil nafsu Surakah. Sebab apa? Dia sebut nak diupah 100 ekor kuda ke unta. Siapa dapat bunuh Rasulullah, dia terus ambil kuda dia, ambil pedang dia terus. Tak fikir panjang dah. Terus nak bunuh Rasulullah. Rasulullah dah dekat, hampir dah di belakang Rasulullah. Kira lagi satu langkah kuda tu akan pancung lah. Rasulullah dia kejar dari belakang. Rasulullah tak sedar kan. Malaikat bagi tahu pada Rasulullah, selangkah lagi kuda Surakah ni akan bunuh pancung kau. Rasulullah tadi SAW hanya berpaling cepat. Berpaling kuda tu, dia pun tengok pedang tu lagi ni. Rasulullah sebut Allahu Akbar. Pedang dia jatuh. Kalimah disebut Allahu Akbar tu paling kuat senjata tadi untuk musuh tadi terlepas pedang tu. Apa dia nampak tak tahu. Tapi itulah kekuasaan orang yang betul-betul sebut dengan kekuasaan Allah. Semua benda bila sebut Allahu Akbar gugur. Diri kita akan gugur. Tapi kita tak memahami, angkat takbiratul ihram dalam solat masih ada keakuan diri, tak gugur diri kita. Kita pergi buat umrah, buat haji, gunting tahlul, gugurkan semua dosa tu. Keakuan diri tak mau gugurkan. Itu kena buat umrah ke, tanda mabrur, tanda diterima haji kita. Bila gugur, tak mau lagi keakuan diri. Itu baru betul. Gugurkanlah keakuan diriku ya Allah. Seperti masa gugurnya rambut-rambut masa tahlul. Selesaikan dengan tu. Tapi kalau masih lagi kita tak faham, susah lah, kena belajar lah. Berhaji 20 kali dah haji dah. Aku kerja tabung haji, tiap-tiap tahun aku pergi haji. Tak terasa langsung haji tu. Masih rasa lagi keakuan diri, rugilah, sayang lah. Bukan saya cakap tak boleh pergi haji, pergilah berbanyak pun. Tapi cukup sekali, tapi efek kesan dia sampai gugur betul-betul sampai sekarang. 20 tahun kita pergi haji tu, masih lagi orang panggil kita haji. Sebab apa? Dah tak ada keakuan diri. 20 tahun kita jaga. Pergi tiap-tiap tahun orang tak panggil haji pun.
Ha. Kita pun orang panggil haji, kita pun kita tak best lah. Sebab apa? Kita tak hargai haji tu. Kita tak faham apa tu haji. Haji tu satu macam mahkota Allah bagi, Ustaz kan? Mahkota gelaran yang Allah bagi. Sebab engkau dah tak ada keakuan diri. Jangan ingat. Mudah. Macam kita solat juga. Ihram kita di dalam solat, takbiratul ihram nama dia. Ihram kita di dalam haji atau umrah, ihram juga. Sama aja. Cuma kita tak faham. Kita bezakan. Tu kena pakai kain ihram buat haji umrah. Yang ni takbiratul ihram dalam solat tak payah pakai kain ihram. Ya Allah. Kain ihram yang dipaham tu kalau ihram. Ihram ni mengharamkan benda yang baru. Melainkan kita ingat tak mau ada keakuan ni. Benda yang baru diri kita pun tak boleh kita ingat. Benda yang halal jadi haram diingat. Tu ihram. Tak beratur baru kita besarkan, takbir membesarkan apa dia? Supaya tak ada di kita, yang adanya dia ihram. Allahu Akbar. Barulah bergetar hati kita, gugur semua diri kita. Sampai terbawa-bawa di luar semana kita solat, begitu juga di luar solat tak ada keakuan diri. Itulah kehendak sebenar la ilaha illallah kita dijadikan. Benih kita benih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita menjaga benih kesucian kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah pada tengah hari yang mulia ni Allah telah membukakan hijab-hijab dan memberi kita kekuatan sami'na wa ata'na. Diberi kita pendengaran oleh Allah, lalu Allah beri ketaatan untuk mengikuti apa yang dianugerahkan kepada kita. Tak ada yang lebih manis lagi melainkan kita mengesakan dirinya seperti mana dia mengesakan diri, bukan membanggakan amalan kita. Kita buat juga tapi kita bukan bersandar pada, tapi kita letakkan Engkau lah ya Allah. Rahmat dan kurniaan Engkau, aku boleh dapat begini ya Allah. Syukur aku pada Engkau ya Allah. Dan Engkau yang segala-gala mengurniakan pada aku. Alhamdulillah, puji pada Engkau seperti mana Engkau memuji dirimu sendiri ya Allah. Cukup, tak perlu sekian alam memuji Kau, tidak sama seperti Engkau memuji dirimu sendiri. InsyaAllah kita minta pencerahan sambungan ini kepada Ustaz Al-Za'i, insyaAllah. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Detik-detik yang berlalu, masa dan saat yang sedang berdetik sekarang ini, kita diulit dengan rasa nikmat, diulit dengan rasa sedap. Sedap ini nama dia ialah sedap halawatul iman. Di atas muka bumi ini, paling nikmat atas muka bumi ini ialah nikmat kesedapan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba para santri, anak-anak sekalian sebut apa yang paling nikmat atas muka bumi ini. Tuhan cakap apa yang paling nikmat atas muka bumi ini, yang paling sedap. Muhammad, boleh KFC. Anas. Inilah dia jawapan yang betul. Menjat. Tak boleh tangkap. Bagus ni. Apa paling sedap? KFC. Ke apa? Ke main game? Cakap kuat sikit.
Ya cakap, ya cakap. Cakap. Ya, ya cakap. Okey, yang paling sedap kalau anak-anak nak tahu atas muka bumi ini ialah nikmat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawa nikmat ini melebihi daripada semua nikmat-nikmat yang lain. Kalaulah kita diuji dengan wa naqsim minal amwal, ketiadaan harta, ketiadaan duit, ketiadaan, katakanlah tak ada duit langsung, sekupang pun tak ada, RM1 pun tak ada, nak beli beras tak ada, nak beli telur tak boleh, apa pun tak ada. Yang tinggal ketika itu nikmat dia ialah nikmat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah, bila kita diuji dengan wa naqsim minal amwal, cuba duduk di dalam sedap bersama dengan Allah. Seluruh kepahitan dunia ni akan bertukar jadi sedap. Seluruh kepahitan dunia akan bertukar jadi sedap. Tetapi sebaliknya, kalau kemanisan dunia itu kita kecapi tanpa Allah, kita akan menghadapi kekecewaan, kita akan menghadapi kemurungan, kita sedang menghadapi kefasadan, kita sedang menghadapi kegelapan, kita sedang menghadapi zaman gelap, gelap gelita. Itulah yang sampai orang ada buat nyanyian tu, bahagia itu maknawi juga bersifat rohaniah. Rasa senang, rasa senang bukan bahagia, sekalipun dia berharta. Ini dibuat pada zaman pahit. Satu jemaah yang telah terfitnah yang bernama Al-Arkam. Masa dulu para santri sekalian semua tak lahir lagi. Jemaah Arkam ini ditubuhkan dalam tahun tak silap 1960-an tak silap. Mereka ni satu kumpulan yang berjaya. Mereka ini mempunyai lebih daripada 20 anak syarikat, perusahaan ataupun kilang lebih daripada 400 perusahaan. Perusahaan keripik, kicap, mi, bihun, minyak masak, semua lebih daripada 400 perusahaan. Mereka ni telah diisytiharkan oleh kerajaan sebagai tersilap akidahnya. Tersilap akidahnya kerana berjumpa dengan Nabi secara yaqazah. Lalu diisytiharkan oleh kerajaan sebagai kumpulan sesat. Katakanlah memang sesat. Takkan hancurkan ekonomi mereka, takkanlah menghancurkan masa depan mereka. Betulkan akidah. Kalau nak kira akidah yang lebih sesat, sembah Tok Pekong lah lagi sesat, lagi teruk. Ini kalaulah jumpa Nabi secara qazah tu difatwakan ketika itu sebagai sesat, betulkan aja lah. Kenapa hancurkan kilang keripik mereka? Kenapa hancurkan kumpulan nasyid mereka? Kenapa hancurkan mereka punya usaha yang telah dibina? Luar biasa. Tidak ada satu kumpulan syarikat yang begitu berjaya seperti mereka selepas itu. Pekerja-pekerja mereka ataupun ahli-ahli mereka berjumlah 200,000 orang. Jadi bagi pihak kerajaan Malaysia lah, walaupun Nabi bukan pihak kerajaan, sebenarnya kita kena minta maaf kat diorang. Kita kena minta maaf, baru berkat balik usaha ekonomi kita. Kena rendah diri minta maaf bagi pihak kerajaan kerana tersilap menghancurkan empire ekonomi mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu lagu itu
salah satu daripada lagu yang telah terhasil dalam kepahitan dan kesusahan mereka membina empire demi khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para santri yang dihormati sekalian, ketahuilah bahawa sebesar-besar nikmat di atas muka bumi ini ialah mengisahkan Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat Dia, Allah Taala memberi kita duduk dalam majlis ilmu ini sebagaimana semalam kita merancang sesuatu yang digerakkan oleh Allah juga, tetapi kehaluan lain Allah Ta'ala bagi, iaitu di sini rupanya. Kita semalam kita berbincang plan yang untuk kita pergi masa sekian, tetapi dipusingkan oleh Allah Ta'ala haluan ke sini rupanya. Dan lebih bermakna lagi hari ini dan lebih berharga hari ini, iaitu yang dikatakan kalam zat tadi tu yang baru Allah Ta'ala buka. Sang guru tak pernah nak buka pun, tak pernahlah kata nak menyeremak apa dan sebagainya, tapi datang daripada Allah. Bermula daripada selawat yang kita mulakan daripada tadi, live tadi, berserta dengan diiringi dengan selawat. Maka sebenarnya yang dikatakan dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una, wasbir nafsaka ma'al ladzi, bersabarlah wahai Muhammad, duduk bersama-sama dengan orang yang mengingati Allah. Duduklah bersama-sama dengan orang yang menghala tujukan kepada keesaan Allah, iaitu apa dia? Mereka tu menafikan keakuan mereka. Menafikan, kita ni menafikan keakuan diri kita. Macam bab kata ustaz tadi, walaupun dalam lesen L pun kan, jatuh bangun, bagusnya kita belajar kan, L tu belajar lah kan, latihan kan, yalah, ya, memang betul kan, sampai ke P tu besok, tu anugerah Allah lah. Kalau P tu anugerah Allah lah. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala duduk di sini, dudukkan kita di sini dalam majlis Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi mereka yang mendengar YouTube ni, insya-Allah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya membuka al-mukasyafa ghaibul fuqara, fakirkanlah diri. Bagi mereka, kawan-kawan, para sahabat saya yang mungkin dah bersara tu, kalau mungkin dengar YouTube saya ni kan, carilah pembimbing rohani kita, dalaman kita. Yang luaran ni boleh kan, tapi dalaman ni macam mana? Ada orang-orang tertentu yang boleh bimbing rohani kita. Jangan cakap tak ada pula, jangan cakap ni ilmu baru pula. Ilmu ni sebenarnya asas tauhid. Jadi ajarlah kepada anak, insya-Allah. Ajarilah kepada anak-anak isteri. Kalau yang perempuan tu ajarlah kepada suami, berbincang dengan suami, ajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, bila kita sentiasa yang dikatakan membuat ketiadaan diri ni, menafikan keakuan diri ni yang ada hanya Allah, itulah ahsanul amalah. Apabila kita buat ahsanul amalah, maka itulah pandangan Allah, pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi itulah keberkesanan kita menafikan keakuan diri kita yang manis tiada pahit. Manis tiada pahit kan. Semua Allah Ta'ala aturkan dengan macam mana pun kan, macam mana pun keadaan kita jadualkan di mana, Allah Ta'ala jemput kita, macam mana pun dipusing, sinilah tempat dia. Bukan bermakna dekat tiga sejadah je dekat mana-mana je yang Allah Ta'ala tentukan. Yang dalam hadis Nabi SAW, berhentilah kamu di dalam
taman-taman syurga. Di mana pun Allah Ta'ala gerakkan, di mana pun, di taman bunga ke, di rumah saya contoh semalam kan, sama je. Digerakkan. Petang ni ada apa Ustaz? Di rumah Pak Lang ada majlis sikit, majlis silaturahim di rumah Pak Lang. Itu pun sama, mengajak kita kepada mengesahkan Allah. Itu taman-taman syurga lah. Taman-taman syurga tu apa, tak lain kita nampak pemberi nikmat syurga tadi, bukan kita nampak syurga tadi tu. Syurga tu makhluk lagi. Tu alhamdulillah. Berkehidupanlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa duduk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca tadi dekat Google tadi, seorang ahli sihir Rusia, dia buat pengumuman video. Saya tak dengar, tapi saya tengok lah dia punya tulisan dia tadi. Dia buat pengumuman. Ahli sihir ni memang kalau dah kata ahli sihir ni faham-faham je lah kan. Dia kata dia nak buat agama lain mudah, dia kata. Tetapi orang Islam dia yang menjaga solat, dia kata saya susah nak masuk, dia kata. Ibarat macam ada kubah yang menutupi, dia kata, untuk memasuki orang-orang yang jaga solat ni kan. Itu dia. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya nak menyatakan di sini bagi pembaca-pembaca yang dengar yang saya cakap ahli sihir Rusia ni, dicontoh solat tu menyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila solat menyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghala tu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, tak ada keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Ini yang dikatakan asas tauhid. Maka yang betul itu yang dikatakan la ilaha illallahu hizni, pembenteng. Itulah yang dia nampak kubah tu. Tapi kita kena faham kan, kena faham yang dia katakan tak dapat masuk kepada orang Islam yang menjaga solat tu adalah orang yang menghilangkan keakuan diri sebenarnya. Jangan pula kita tak belajar ilmu kenal diri kenal Allah ni, tak tahu mengimani, meyakini ilmu kenal diri kenal Allah ni, dia kata dah lepas daripada sihir dan sebagainya. Jangan. Benda tu masuk seperti mana tajuk yang lepas, kupasan yang Allah Ta'ala keluarkan daripada kalam ni sendiri, iaitu yang Ustaz ceritakan bahawa Nabi Isa tu hakikatnya mengesahkan Allah. Maka Dajjal tak boleh masuk, Yajuj Majuj tak boleh masuk, apa semua tak boleh masuk. Sebab apa? Tak ada keakuan diri yang ada hanya dia, Esa zat dia. Dia nak masuk macam mana? Semua tunduk kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekalian alam ni tunduk kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita duduk kepada keesaan tadi tu, tenggelam tadi tu, maka tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk lah. Dia pun, Dajjal sendiri pun, Dajjal ke Yajuj Majuj pun dengar arahan Allah, mengikut perintah Allah. Macam mana dia nak masuk? Dia pun tak berani lah. Aku pun tak boleh. Macam iblis, perbualan di antara iblis dengan Rasulullah SAW, itu aku tak boleh ganggu musuh. Walaupun kau musuh utama aku tak boleh nak masuk. Tak boleh goda kau. Sama juga dengan orang yang kenal diri, kenal Allah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menghilangkan keakuan diri. Yang paling utama sekali keakuan diri kita ni, yang paling utama, musuh utama, Ustaz cakap itu, musuh utama kita, bukan iblis tu dah tinggi dah, lagi tinggi tu, itulah ketua segala kebatilan, keakuan diri. Jadi nafikanlah keakuan diri kita agar kita sentiasa duduk dalam keesaan, menyatakan semua adalah esa zat dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi, apa yang diucapkan oleh Ustaz Auza'i Al-Masri, itu semua yang diucapkan oleh Syekh Latif Al-Syahid, itu semua daripada khatir Rabbani. Tak ada yang saya dengar, semuanya kalam daripada dia. Semuanya daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat yang suci daripada Allah, yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Tuhan yang didengar, tak lain daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala, mutakalimun, kerana dia maha berkata-kata.
Sebab tak lain kata-katanya mengajakkan dirinya, mengesakan dirinya. Dia mengajak kita, sebenarnya kita pergi kepada dia mengesakan Allah. Sebenarnya dialah sendiri yang mengesakan, cukup mengesakan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Jadi apa yang diucapkan oleh tadi teman-teman kita tadi tu, pastikan kita duduk di situ. Pastikan jangan ada lagi rasa was-was, ada syak-syak lagi. Ya ke? Jangan ada syak-syak lagi lah. Janganlah lagi ada nak pakai pakaian akuan diri. Janganlah. Tak. Ngaji ni dah memang disuruh hari-hari ingatkan kita jangan ngaku diri, jangan ngaku diri. Ngesakan kul huwallahu ahad. Ngesakan dia seperti mana dia mengesakan diri dia. Jangan rasa kita pula mengesakan dia. Kita ni siapa? Dia lah. Diri kita dah tak ada, dia lah yang mengesakan dia. Macam sebutan yang dia kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau kita duduk di luar keakuan diri, kita kata Allah, engkau lah yang tiada lain melainkan engkau, dan engkau yang hidup berdiri dengan sendirinya. Betul tak? Itu kalau kita duduk keakuan diri, kita berkata begitu tafsirannya. Tapi cuba kita buang keakuan diri, dia berkata macam mana? Macam mana pula? Aku memang semua ni tak ada. Semua tiada. Dia dah bertukar dia punya tafsiran. Tadi tafsiran kat luar, engkau ya Allah yang tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Masih ada engkau lagi. Jadi tak kena tafsiran tu. Bukan saya kata tak betul, tapi kurang tepat. Dia tepat dia tak ada, kita baca aku Allah, aku tiada Tuhan. Bukan kita mengaku Allah, memang kita dah tak ada pun. Semua tak. Tadi Allah berkatakan macam mana? Allahula. Tamunya tak ada. Betul. Allah semua ni tak ada. Yang ada hanya aku Allahula ilaha illa, melainkan huwal hayy, aku yang Hayyul Qayyum, dah aku yang mendiri mengadakan pokok tegak semuanya, makhluk-makhluk Allah, bulan bintang semua berada tergantung semuanya dengan Hayyul Qayyum. Bila kita duduk baca ke arah tafsiran dah tak ada keakuan diri, dia akan jadi begitu, akan jadi kefahaman apa yang kita baca di dalam Quran, ataupun apa ayat-ayat Allah kita baca, ataupun tanda-tanda pokok-pokok ke matahari ke bulan ke pasir, semua akan jadi ayat-ayat Allah. Bila kita memandang itu daripada Allah, tak sia-sia kan, kena jadi ayat-ayat Allah. Bukan ayat-ayat Al-Quran tu, ayat-ayat Allah. Kadang-kadang pokok-pokok ni boleh jadi ayat, bulan, matahari, apa saja Allah jadikan jadi ayat. Sebab semua tu ada dalam Quran. Quran tu adalah semuanya terhimpun di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim letak kepada huruf ba dan titik tak lain daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tak lain daripada Ahmad, dan mengesakan Allah. Kembali kepada Allah, datang daripada Allah. Tak ada yang datang daripada yang lain selain daripada Allah. Mana ada? Iblis datang daripada mana? Innalillahi, datang daripada Allah. Wa inna ilaihi, datang pulang kepada Allah. Tak ada apa. Semuanya Allah jadikan pasti daripada Allah, dan pulang pasti kepada Allah. Terima ke tak terima pasti akan datang kembali kepada Allah. Jadi itulah ada tujuan kita, tak lain. Itu kita tahu dia daripada Allah, dialah, dan kembali dialah sebenar-benarnya yang mengesakan dirinya sendiri. Nikmat duduk di situ. Alhamdulillah. Saya sudahi dengan terima kasih banyak-banyak atas perhatian semua pendengar-pendengar YouTube semua. Moga-moga saya harapkan sangat-sangat bukanlah sesuatu yang selain daripada Allah, supaya kalian semua pendengar-pendengar YouTube dapat mengamaliakan, mengesakan Allah. Itulah hal tujuan sebenar kita, iaitu sama-sama kita mengesakan Allah. Itu ya, dan kita saling tolong-menolong dalam kita membawa kerja yang mustahak ni. Kita bertanggungjawab menggunakan segala air-hewal kehidupan kita, harta benda kita gunakan infak untuk kembalikan mereka semua, selamatkan mereka semua dengan infak wang ringgit ataupun harta-harta yang Allah bagi, ilmu-ilmu yang Allah bagi, kepahaman-kepahaman yang Allah bagi. Gunakan tu untuk mengajak sama-sama kita mengesakan Allah. Jangan biarkan kami bersendirian. Kami tetap tak sendirian pun, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi kalian jangan tidak bersatu
untuk kita sama-sama mengajak. Pentingnya, mustahaknya kita mengajak sama-sama. Gunakan apa aja bentuk pendengar-pendengar YouTube atau siapa yang mendengarnya atau siapa yang berada, gunakan betul kita sama-sama. Sama-sama ruhama bainahum, kasih sayang, mengesakan Allah, mengajak dengan menggunakan apa kepakaran ataupun apa yang Allah berikan kepada kita, kurniaan tu kita gunakan kurniaan tu kita sama-sama. Kalau orang tu ada tanah, dia berikan tanah dia untuk menginfakkan, untuk mengajak manusia. Kalau orang ada harta, dia gunakan harta dia untuk ajakkan, untuk mengesakan Allah. Sama-sama kita. Saya tak memerlukan, tetapi ini ajakan daripada Allah, bukan ajakan daripada saya. Ini ajakan Allah yang ajak. Tak ada jual beli yang lebih menguntungkan, iaitu mengajak, menggunakan infak wang ringgit ataupun harta-harta apa, ilmu-ilmu yang kita ada, kita infakkan untuk ajak sama-sama, berkongsi sama-sama. Orang ni ada kepakaran bidang ni, orang ni ada tanah, orang ni ada wang ringgit, baru boleh hidup jadi satu bangunan. Kalau kita pakat ramai-ramai semua orang ahli ilmu bercakap macam saya ya, orang kaya tak ada, orang nak infak duit tak ada, macam tu je lah. Jadi Allah suruh kita bersatu, kasih sayang demi untuk mengesakan Allah. Apa yang ada kemampuan, macam kita ada harta yang banyak, kita sumbang sama-sama. Kalau kita tak ada, kita ada bantuan untuk sama-sama ajak orang ke sini, ajakkan kepakaran yang kita ada, ilmu percakapan untuk ajak orang ke sini, ke arah mengesakan Allah. Gunakan apa saja yang Allah kurniakan untuk kita ajak mengesakan Allah. Itu yang kita nak. Rohama, sama-sama kita kasih sayang, bukan ada hal kepentingan lain nanti aku bagi sumbangan kat sini si Hajiz ni, nanti aku punya tu lipat ganda. Jangan fikir gitu. Fikirkan kita dapat kasih sayang dan dapat mengesakan Allah sama-sama. Itu lebih manis daripada segala yang manis, lebih indah daripada segala yang indah, insya-Allah. Saya sudahi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Salli ala Sayyidina Muhammad.